Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Zuliana binti Zulkifli. Isu-isu undang-undang cyber yang sedang berluasa di alam maya pada masa kini. Undang-undang cyber telah dikawal di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kumpulan kami telah memilih tajuk di bawah hasutan atas talian. Okey, apa makna hasutan mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka adalah dari perkataan asal hasud atau menghasut yang bermakna menjadikan orang sakit hati atau marah kepada orang lain, mengapi-apikan orang lain supaya membenci antara satu sama lain. Selain itu juga ia bermakna menggalakkan, tidak berhenti, yang kuat menindas yang lemah. Sakit hati, marah kerana dihasut. Okey, semua itu telah dikawal dan ditubuhkan di bawah akta yang telah dinamakan Akta Hasutan 1948. Ia merupakan suatu akta undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahad bin Hanafi. Sini saya akan menceritakan isu berkaitan dengan kes Akta Hasutan 1948. Saya akan mengambil satu kes di mana kes Wan Ji Wausin, pencemah bebas, telah menerbitkan perkataan menghasut terhadap Sultan Selangor. Petuduh seorang pencemah bebas Muslim telah dituduh pada 10 September 2014 Shah Alam di bawah Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948. Di dalam kes ini, Wan Ji Wausin, petuduh, telah menerbit 6 penerbitan yang menghasut dalam Facebook. Timbalan Madu Raya Nalatul Huzaimi Abu Hasib ketika berhujah berkata penerbitan itu adalah kasar, bukan saja terhadap Sultan Selangor, malah pada mana-mana individu. Perkataan ini sangat menghina Sultan Selangor dan mencukupi kecenderungan menghasut, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada petuduh. Oleh itu, keputusan kes bagi kes Wan Ji Wausin dalam Akta Hasutan 1948, Mahkamah Tinggi telah memutuskan rayuan terhadap Wan Ji Wausin ditolak. Di samping itu, rayuan balas terhadap hukuman dibenarkan dan hukuman penjara 9 bulan telah ditambah dan dinaikkan selama 1 tahun. Oleh itu, permohonan penangguhan hukuman secara lisan yang dibuat bagi pihak terdahulu telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi, dan tertuduh diperintah untuk membuat permohonan rasmi secara bertulis. Oleh itu, tertuduh telah mula menjalani hukuman pada 9 Julai 2019. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Hafiz. Isu yang kedua daripada berita harian online yang bertajuk 3 lelaki keluarga kenyataan hasutan ditahan. Okey, kejadian pada 29 September 2019 di mana 3 lelaki yang memuat naik kenyataan berunsur hasutan dan perkauman di Facebook. Okey, ia berpunca daripada kejadian amok seorang lelaki yang maut ditembak poli di sebuah kilang di Pulau Pinang. Okey, bila disoal selidik, didapati punca individu ni amok daripada 3 orang lelaki yang memuat naik kata-kata hasutan ni lah di Facebook. So, bila diorang muat naik satu, lepas tu diorang menggunakan nama samaran. Nama dia Zulkifli Muhammad Kadir. Padahal diorang orang Indian. So kat situ dah diorang timbulkan perkauman. Polis mengambil langkah yang baik, cepat dengan menangkap 3 individu ni. So, dan diorang disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 505-C Kanun Kesesaan dengan niat mahu mengapi-ngapi mana-mana golongan dan kaum, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Aziz. Saya akan menerangkan tentang pelanggaran Akta Hasutan 1948. Bagi seseorang individu, mereka perlu mengetahui apa itu Akta Hasutan 1948. Kebanyakan individu tidak menyedari bahawa mereka telah melakukan kesalahan di bawah akta ini. Antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah seperti melakukan atau cuba melakukan atau membuat apa-apa persediaan yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut, menyebut apa-apa perkataan menghasut, mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan atau dijual apa-apa penerbitan menghasut. Yang keempat, mengimport apa-apa penerbitan menghasut.
Dan jika disabitkan kesalahan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Dan untuk kesalahan yang kemudian, mereka boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun. Berdasarkan daripada kesalahan-kesalahan yang disenaraikan tadi, bahawa kita dapati masih ramai individu yang tidak menyadari bahawa mereka telah melakukan kesalahan tersebut ketika melayari platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, blogger dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada definisi menghasut di bawah Akta Sultan 1948. Ianya lebih kepada kecenderungan seseorang itu melakukan kesalahan di bawah akta ini. Ianya boleh ditafsirkan kepada beberapa perkara, iaitu mendatangkan benci atau penghinaan bagi membangkitkan perasaan tidak suka kepada mana-mana raja atau kerajaan. Kedua, membangkitkan perubahan di wilayah raja atau wilayah yang diperintah oleh kerajaan. Ketiga, menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak suka terhadap pentadbiran kerajaan di dalam mana-mana negeri. Yang keempat, menimbulkan rasa tidak puas hati atau tidak suka kepada Yang di-Pertuan Agong atau raja di dalam mana-mana negeri. Dan yang kelima, mempersoalkan tentang perkara yang terdapat di dalam perlembagaan persekutuan, terutamanya perkara yang melibatkan perkara 152, perkara 153 dan perkara 181. Okey, apa yang boleh diperkatakan di sini, Akta Sultan 1948 ini dilaksanakan untuk menyekat kebebasan bersuara bagi perkara-perkara yang sensitif dan merupakan jaminan yang perlu diperkuasakan supaya dapat melindungi keselamatan dan ketenteraman awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Darabi akan menerangkan tentang Rang Undang-Undang Akta Sultan 1948. Rang Undang-Undang Akta Sultan 1948 mempunyai 10 fasal. Fasal yang pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuasa akta yang dicadangkan. Kedua, Rang Undang-Undang bertujuan untuk meminta Seksyen 2 Akta 15 untuk masukkan tarif by electronic means. 3 mempunyai 5 fasal. 3A, orang awam bebas untuk memberikan maklum balas atau kritikan terhadap kerajaan. 3B, perbuatan mengapi-apikan mana-mana orang atau mana-mana kumpulan orang untuk menuntut pemisahan mana-mana negeri dari Malaysia. 3C, perbuatan mengembangkan kebencian atau penghinaan terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia tidak lagi dianggap sebagai perbuatan maksud. 3D, menjadikan kesalahan perbuatan menghina dan mempermainkan agama boleh menyebabkan ketidakharmonian dan mengancam ketenteraman awam. 3E, meluaskan pemakaian peruntukan ini untuk merangkumi penerbitan secara tidak langsung bahan maksud. 4 pula, 41, dengan hukuman minimum pemenjaraan selama tempoh 3 tahun sehingga tempoh maksimum 7 tahun dan menjadikan hukuman denda. 4A, hukuman minimum pemenjaraan selama 5 tahun dan hukuman maksimum pemenjaraan selama 20 tahun boleh dikenakan untuk mengambil kira keseriusan kesalahan itu. Fasal kelima, 5A, terdapat perakuan secara bertulis pendakwa raya yang menyatakan bahawa jaminan tidak boleh diberikan kepada orang tertuduh demi kepentingan awam. Orang itu tidak boleh dilepaskan dengan jaminan. 5B, memberi mahkamah kuasa untuk menghalang seseorang yang dipertuduh di bawah Seksyen 4 yang dilepaskan dengan jaminan daripada meninggalkan Malaysia. 6. Mahkamah hendaklah menggunakan hukum keterangan biasa berkenaan dengan kebolehpercayaan saksi dalam kes hasutan. 7. Fasal ke-7 Seksyen baru 6 menyatakan bahawa Seksyen 17(3)A, 293 dan 294 Kanun Tata Cara Jenayah tidak terpakai berkenaan dengan kesalahan di bawah Subseksyen 41A atau 15. Fasal ke-8 memberi mahkamah kuasa untuk mengeluarkan perintah bagi penghapusan penerbitan maksud yang dibuat secara elektronik seperti dalam talian. 9. Menghasut yang dibuat secara elektronik oleh pelaku tidak dapat dikenal pasti. Perintah ini hendaklah dikeluarkan kepada pegawai diberi kuasa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 untuk menghalang capaian kepada penerbitan itu. Fasal terakhir, Fasal ke-10, pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus dalam huraian ini merupakan pindaan kecil atau berbangkit. Assalamualaikum, saya Ikmal Syam. Pada pandangan kami, Undang-Undang Komunikasi amat penting bagi membantras penularan hasutan dan fitnah dalam media sosial. Terdapat artikel akhbar menyatakan bahawa Akta Sultan 1948 masih relevan dan penting di negara ini. Ini kerana penggunaan teknologi yang semakin berkembang membuatkan orang bebas untuk berkata apa sahaja serta bebas berkongsi maklumat sama ada benar atau palsu di media sosial mereka. Tetapi mereka tidak tahu maklumat itu mengandungi unsur hasutan. Setelah mereka berkongsi, orang lain pula merasakan perkara itu benar dan terus menyebar maklumat lalu hasutan itu terus berleluasa.
Dalam satu artikel lain, ada pihak mahu Akta Hasutan 1948 dimansuhkan tetapi tidak mendapat kelulusan dan salah satunya daripada institusi diraja. Ini kerana Akta Hasutan juga dapat melindungi institusi diraja daripada difitnah oleh golongan-golongan yang mempunyai niat yang jahat. Assalamualaikum, saya Suziliana. Kami menyokong satu artikel dari akhbar online mengatakan Akta Hasutan 1948 memastikan maklumat berhemah era media sosial. Akta hasutan ini digubal untuk menjaga keharmonian rakyat Malaysia. Oleh itu, hukuman terhadap pesalah di bawah Akta Hasutan 1948 akan dijatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 7 tahun di mana sebelum ini hanya bayaran penalti dikenakan. Pada pendapat kami, hukuman penjara amat sesuai untuk menunjukkan kecenderungan menghasut dalam media sosial adalah satu kesalahan berat. Akta Hasutan 1948 boleh dipinda secara berkala bergantung kepada situasi tetapi tidak boleh dimansuhkan. Okey, pada bahagian kesimpulan pula, Akta Hasutan 1948 ini amatlah penting kepada negara untuk mencapai negara yang harmoni pada era teknologi terkini. Okey, seperti sedia maklum, wujudnya internet, wujudnya media sosial, media elektronik yang lain yang penggunaannya sangat berleluasa, amatlah kita bimbang sekiranya undang-undang ataupun akta-akta dalam komunikasi dan multimedia ini tidak dikemaskini, maka akan menjadikan negara itu kurang maju. Jadi Akta Hasutan 1948 ni haruslah diperbaharui, dikemaskini supaya pesalah rasa takut untuk membuat kesalahan walaupun dalam alam maya. Sekian, terima kasih.